Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,077 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 14 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 9,316 dos, iaitu 21.7% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 62.6%. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 172 kes baru telah dilaporkan, iaitu 149 kes hasil ujian ART dan 23 kes adalah hasil dari 935 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 139,637 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 3 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 596 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 137,780 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,640 kes, iaitu 47 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,593 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad mengadukan majlis bertadarus dan penyerahan sumbangan kepada dana Duli Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jana Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan daripada Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya yang disempurnakan oleh Menteri Pertahanan Kedua kepada Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Dana. Pada majlis ini, 15 anak yatim daripada warga kaki tangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya dan 20 anak yatim Kampung Kulapis menerima sumbangan. Bagi mengeratkan silaturahim dalam kalangan para belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan meneruskan program Tadabbur Al-Kahfi. Program diadakan setiap hari Jumaat secara maya. Antara yang menyertai Yang Berhormat Meja Jana Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program dikendalikan dengan kerjasama Penggerak Belia Minda Pusat Belia Kuala Belait, Penggerak Belia Impak Pusat Belia Tutong, Belia Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Pusat Belia Bandar Seri Begawan dan Belia Permata Hijau Pusat Belia Temburong. Pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit NCD merupakan cabaran kesihatan yang dominan pada abad ke-21 di seluruh dunia termasuk negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan terus berusaha meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan NCD
dengan penerbitan pelan tindakan pelbagai sektor bagi pencegahan dan pengawalan penyakit tidak berjangkit. Ringkasnya BRUMAP NCD 2021-2025. Penerbitan pelan tindakan tersebut merupakan kesinambungan daripada penerbitan BRUMAP NCD 2013-2018. Tindakan kos efektif yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta amalan-amalan terbaik di negara-negara lain diperkenalkan dan digubal berdasarkan pengalaman dan hasil dapatan penilaian pelan tindakan sebelumnya. Pelan tindakan sebelumnya memberi fokus kepada peningkatan kesihatan melalui persekitaran yang membolehkan pilihan yang sehat dan juga melalui peningkatan kesinambungan penjagaan pesakit-pesakit NCD. BRUMAP NCD 2021-2025 yang kedua ini mengambil kira tindakan-tindakan yang paling berkesan dalam menangani beban penyakit-penyakit tidak berjangkit yang mana banyak memfokuskan kepada keterlibatan dan kerjasama pelbagai sektor dan bukan hanya tertumpu kepada kesihatan sahaja. Pengukuhan dari aspek Rustadbir yang mana pihak berkepentingan terdiri daripada pihak kerajaan, agensi swasta, ahli-ahli akar umbi memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan pelan tindakan dokumen ini agar segala objektif yang dilaksanakan adalah lebih mampan. Penerbitan BRUMAP NCD 2021-2025 turut mengambil kira penemuan penilaian yang telah dijalankan serta maklum balas pelbagai sektor dalam menangani NCD, kerjasama secara kolektif dan bersepadu dalam menangani faktor-faktor penentu kesihatan sangat penting demi mencapai respon yang lebih komprehensif dan berkesan untuk negara. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTB. Amalan bersedekah amat sinonim dengan bulan Ramadan. Antara kelebihan bersedekah yang dapat diraih bukan hanya pahala, bahkan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara pemberi sumbangan dan penerima. Selain daripada itu, peluang untuk melakukan infak pada bulan yang mubarak ini terbuka luas. Di negara ini, persatuan-persatuan dan pihak swasta mengambil peluang untuk menghulurkan sumbangan dalam sama-sama meraih keberkatan dalam bulan mulia ini. Pertubuhan Bina Ukhuwah antara yang tidak melepaskan peluang tersebut dengan menjalankan program tahunannya iaitu Jelajah Ramadan. Projek yang bermula pada tahun 2017 ini bertujuan untuk mendorong para belia dalam bidang kesukarelawan serta menggalakkan orang ramai untuk berbelanja sambil menderma bagi mereka yang memerlukan. Proses cara pembagian boleh di antara ke kedai yang ada di Ramadan Basket yang terdapat di kedai-kedai ataupun boleh hantar ke Kompleks Sukan Sungai Kebun. Di sana ada ahli jawatan kuasa projek Bina Ukhuwah untuk mengkolek barang-barang yang dari sumbangan orang ramai lah. Barang-barang yang kami perlukan ialah seperti makanan asasi, makanan tin dan itu barang keperluan pribadi. Pengendaliannya turut dibantu oleh para sukarelawan belia. Melalui projek ini, para belia bukan sahaja dapat membina jati diri, bahkan ia juga satu tanggungjawab dalam sama-sama membantu serta memberikan tenaga ke arah kesejahteraan masyarakat. Awalnya mengetahui program ini dari kawan dan saya mengikuti ini untuk mencari pengalaman. Di samping saya beramal pada bulan Ramadan ini. Pengalaman tu orang kita ni akan dapat kecuali kita ni mencuba. Okay. Selain itu untuk yang ni puasa ni kan untuk mencari mendapat keberkatan. Sementara itu, McDonald's Brunei turut meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan tanggungjawab sosial korporat dengan menghulurkan sedekah juadah berbuka puasa ke beberapa buah masjid di daerah Brunei dan Muara. Di samping itu, syarikat berkenaan juga mengagihkan kira-kira 100 pak egg muffin bagi barisan hadapan sebagai juadah berbuka puasa. Mendekati ke masyarakat umum seperti mengerjakan kerja-kerja amal kebajikan komuniti.
sekaligus kami orang dapat menerapkan dan menyemarakkan lagi budaya bersedekah inilah di kalangan masyarakat kita ni. Juga tidak ketinggalan Biro Wanita dan Biro Perekonomian Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancar Mentiri yang mengungkayahkan projek indahnya berbagi di bulan Ramadan. Melalui projek ini, sumbangan diagih-agihkan kepada ibu-ibu tunggal yang dihasrat dapat meringankan perbelanjaan terutama semasa bulan Ramadan dan bulan Syawal yang akan menjelang. Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam mengadakan majlis bertadarus bagi menyemarakkan dan memeriahkan lagi bulan suci Ramadan. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persatuan Pengakap Daerah Tempurung. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah disusuli bacaan ayat suci Al-Quran yang diketuai Awang Haji Badar bin Haji Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan bertahlil dan berbuka puasa. Seorang lelaki warga tempatan ditahan setelah didapati membawa 11 bungkusan dan kotak mengandungi bunga api dan mercun pelbagai jenis. Suspek 40 tahun merupakan anggota beruniform ditahan menerusi rondaan pemantauan yang dijalankan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar Pasukan Polis Diraja Brunei di kawasan Kampung Belais, daerah Tempurung. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan suspek, pihak polis menemukan sejumlah bungkusan kotak-kotak mencurigakan dipercayai berisi barangan mercun tersimpan di bahagian belakang tempat duduk penumpang dan bonet kenderaan suspek. Suspek beserta kenderaan dan barang rampasan dibawa ke Balai Polis Bangar bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Senjata Api dan Bahan Letupan Penggal 58. Dua warga tempatan dikehendaki oleh pasukan Polis Diraja Brunei bagi membantu siasatan. Zul Hairosha bin Muhammad Ahail, 41 tahun dan Siti Nora Hafiza binti Abu Bakar, 37 tahun serta sebuah kereta Kia Carnival model 2021 dengan nombor pendaftaran BBA 615. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Sengkurung, Daerah Polis Brunei dan Muara di talian telefon 2661334 atau 993. Bagi menyuntik semangat para pemain Pasukan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam beraksi di laman sendiri dan di laman luar, khususnya pemain muda untuk menyarung jersey kebangsaan. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABB memperkenalkan jersey baharu pasukan tersebut. Majlis pelancaran jersey baharu tersebut diadakan petang kemarin di Hotel Centrepoint Gadong. Hadir Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden FABD dan Haji Saleh Bostaman bin Haji Zainal, Timbalan Presiden FABD selaku pengerusi pemasaran. Semasa pelancaran tersebut, reka bentuk dan warna jersey kebangsaan bagi perlawanan di laman sendiri dan luar diperkenalkan. Pelancaran jersey baharu adalah salah satu projek bagi penjenamaan semula FABD.